السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Mumtahinah, iaitu surah yang berlaku sebelum pembukaan kota Mekah. Nabi kita SAW sudah ada rancangan mesyuarat secara tertutup macam mana nak masuk kota Mekah. Setelah didapati orang Mekah banyak kesilapan yang mereka buat atau tajuk pencabulan perjanjian mereka. Lalu tak dapat tidak oleh kerana mereka belok dalam perjanjian, terpaksa diserang mereka itu. Nabi telah kumpul sahabat dengan jumlah yang sangat ramai untuk membuat serangan ke kota Mekah bagi menghentikan kezaliman-kezaliman yang berlaku. Setelah diketahui oleh salah seorang sahabat nama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dia hantar surat pada keluarga dia supaya keluarga dia lari. Bagi Hatib, dia kata, kami bukanlah asal penduduk Mekah. Kami orang menumpang saja. Dan dia fikir kalau saya balik ke Mekah, saya boleh pujuk keluarga saya untuk masuk Islam. Tapi kalau tidak dihantar surat, mereka akan dibunuh dalam peperangan. Lalu hampalah daripada masuk Islam, mati kafir. Itu apa yang diingini oleh Hatib. Lalu dia tulis surat. Sedangkan perkara ini patutnya dirahsiakan. Apabila suratnya telah dikirim melalui satu orang perempuan, maka Allah bagi wahyu pada Nabi, satu surat sedang berjalan pergi ke Mekah. Yang apabila surat ini dibuka, mungkin orang Mekah semua tahu rancangan kamu untuk serang mereka. Lalu Nabi arahkan Sayyidina Ali, Miqdad dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ketiga ni pergi kejar. Dan mereka jumpa satu orang perempuan sedang berjalan dengan unta dia ke Mekah. Jadi Sayyidina Ali tanya dia, mana surat Nabi? Mana surat? Dia kata tidak ada surat. Dia berbohong. Sayyidina Ali kata, kami datang untuk ambil surat yang telah diberitahu oleh Nabi kami ada. Kalau kamu tidak keluarkan dengan cara sukarela, kami akan telanjangkan kamu, surat kami akan ambil. Lalu dia pun keluarkan surat daripada sanggulnya. Ambil surat itu bawa kepada Nabi. Nabi buka surat itu, Nabi baca surat-surat yang isi kandungannya yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk keluarganya di Mekah. Sahabat apabila tahu surat ini daripada Hatib, Hatib adalah satu orang yang hebat sebenarnya. Muhajir yang taat pada Allah, yang pernah hadir dalam perang Badar. Lalu orang semua terkejut. Sehingga Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ini munafik. Biar saya pancung saja dia. Dia akan menyusahkan agama Islam. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, tidak. Orang yang hadir perang Badar ahli syurga. Ada sesuatu mungkin daripadanya yang dia terpaksa buat begini. Lalu Nabi panggil Hatib, wahai Hatib, kenapa ni semua? Lalu Hatib beritahu pada Nabi, kamu semua ya Rasulullah adalah penduduk asal Mekah. Kamu ramai pelindung, tapi kami penumpang. Kami orang luar masuk Madinah, masuk Mekah. Jadi kami takut apabila serangan berlaku, kami tidak ada orang-orang kami untuk melindungi. Dan mereka ini sebenarnya hati lembut. Kalau kami dapat jumpa dan bercakap dengan mereka secara terus-terang, mereka akan masuk Islam. Nabi kata kepada Hatib, lain kali tidak boleh buat begitu. Sesuatu majlis apabila dibuat secara tertutup, dia wajib dirahsiakan. Tak boleh dibocor kepada sesiapa. Itu undang-undang. Maknanya, apa yang kamu buat ini menyalahi tertib, menyalahi tuntutan sebenar. Lalu tidak diapa-apakan, kerana dia betul terang. Itulah sifat sahabat Nabi. Dia silap, dia tahu, dan dia betul terang beritahu apa yang dia buat. Berlainan dengan munafikin. Munafikin, dia tak buat pun dia kata dia buat benda baik.
Benda jahat dia kata buat baik, itu munafikin. Amalan baik yang dia tak buat, dia kata dia buat. Amalan jahat yang buat, dia kata dia tak buat. Jadi Allah Ta'ala turun ke ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang beriman, sini maknanya wahai Hatib, janganlah kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu juga, orang Mekah sana tu, awliya, teman rapat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, ya kamu sampaikan kepada mereka dengan sebab kasih sayang, sampaikan surat. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, sedangkan mereka kufur wahyu yang sampai kepada kamu. Wahyu yang benar yang sampai kepada kamu tu mereka kufur. Macam mana boleh jadi teman rapat pula? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka sanggup menghalau rasul daripada Mekah sana dan juga menghalaukan kamu. Hanya kesalahan, contohnya kata mereka kamu beriman kepada Allah Ta'ala Rabb kamu, itu saja kesalahan di sisi mereka, sedangkan bukan kesalahan. Sebaliknya, mereka boleh duduk di dunia kerana mereka mentauhidkan Allah dan Rasul. Tapi zalimnya penduduk Mekah ni, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dihalau. Jadi mereka tu sanggup buat begini kepada Rasul, sanggup buat begini pada kamu kerana kamu beriman kepada Allah Rabb kamu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, sekiranya kamu semua keluar daripada Mekah dulu untuk berjihad bagi jalan aku, bagi agamaku, wabtigha maradati, untuk mencari redaku, maka jangan sekali-kali jadikan mereka teman yang apa? Tusiruna ilaihim bil mawadah, yakni kamu sampaikan berita secara rahsia dengan sebab kasih sayang kamu kepada mereka. Kamu telah hantar surat secara rahsia dengan sebab kasih sayang kamu kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, aku maha mengetahui apa yang kamu rahsiakan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kamu zahirkan. Wa man yaf'alhu minkum, dan siapa-siapa yang melakukan hubungan rapat dengan golongan kafir seperti tadi, hingga membawa supaya hingga membuka rahsia-rahsia Nabi, rahsia-rahsia penting umat Islam kepada mereka, faqad dhalla sawa'a sabil, maka sungguhnya dia dikira sesat daripada jalan yang benar. In yathqafukum, manakala keluarga kamu tu, kamu sebelah pihak saja sayang kepada mereka, mereka tak sayang pada kamu. In yathqafukum, mereka tu jika mereka dapat tangkap kamu, yakunu lakum a'da, mereka akan jadi musuh ketat kamu, mereka akan zalim kamu, mereka akan buat kezaliman. Dan mereka jika dapat tangkap kamu, wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu, mereka akan lepaskan kepada kamu tangan-tangan mereka untuk membunuh, untuk memukul. Mereka akan lepaskan daripada lidah mereka kata-kata kesak, keji, cela caci kamu, bisu. Maknanya tangan dari mulut mereka terhadap kamu, mereka akan buat sesuatu yang jahat, yang menyakiti. Yang ketiga, waddu law takfuru, mereka ingin kamu kufur. Kamu ingin mereka beriman, mereka ingin kamu kufur. Lan tanfa'akumul arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah, sebenarnya tidak akan memberi faedah pun kaum kerabat kamu, anak pinak kamu yang kafir itu pada hari kiamat. Di sana yafsulu bainakum, Allah Ta'ala akan memisahkan kamu dengan mereka. Dia tempat lain, kamu tempat lain. Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala tak ada apa yang kamu lakukan maha melihat. Oleh kerana itu, berhenti daripada segala urusan dengan mereka. Contoh paling baik, umat Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim sendiri yang memutuskan hubungan dengan ayahnya sendiri, yang syirik pada Allah, yang kufur pada Allah. Jadi qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sesungguhnya untuk kamu semua ikutan dan uswah yang paling baik pada Nabi Ibrahim dan orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Contoh di gimana? Di segi putusnya hubungan orang kafir. Jika dia syirik, lakum dinukum, kami tauhid. Idh qalu, ketika Nabi Ibrahim dan orang mukmin berkata kepada kaum mereka, dan kaum mereka ini terdiri pada anak buah mereka, keluarga rapat mereka, mak ayah mereka. Kata mereka dulu, Nabi Ibrahim dengan kaum yang beriman, inna bura'a'u minkum, kami memang bebas diri, kami memang berlepas diri daripada kamu, kami ahli tauhid, kamu ahli syirik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami bebas juga, berlepas diri juga dengan apa-apa saja yang kamu seru, yang kamu puja selain daripada Allah Ta'ala itu.
kafarna bikum. Kafarna bikum maknanya kami engkar akidah kamu. Kami engkar perbuatan syirik kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan memang zahir dah di antara kami dengan kamu permusuhan dan kebencian. Abadan, selama-lama. Selama mana kamu syirik, lahir daripada kami permusuhan. Selama mana kamu syirik, lahir daripada kami kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sehingga kamu beriman mentauhidkan Allah. Barulah selesai masalah. Kalau masih lagi syirik, kami. Kami memusuhi kamu, kamu memusuhi kami. Kami membenci kamu membenci kami. Dikurang karena syirik. Sehingga kamu beriman kepada Allah atas dasar akidah tauhid. Jadi semua itu contoh-contoh baik yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dengan orang beriman bersama dengannya. Illa qawla Ibrahim li abi, kecuali satu perkataan yang Nabi Ibrahim doa untuk ayah dia yang kafir, yakni la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Aku akan minta ampun juga kepada kamu wahai ayahku, sedangkan ayahnya syirik. Wa ma amliku laka min Allah min syai', dengan begitu aku tidak memiliki apa-apa kuasa pun daripada keputusan dan takdir Allah walaupun sedikit. Yang ni tak boleh tengok, sebab dia berdoa untuk menyelamatkan ayahnya yang syirik. Anda boleh tengok. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Berdoa lagi Nabi Ibrahim, Rabbana wahai Tuhan kami, 'alaika tawakkalna, kepada Engkau saja kami berserah dan bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepada kamu lah kami semua akan kembali berdoa, kembali bertobat. Wa ilaikal masir, dan kepada kamu lah kembalian kami setelah mati. Rabbana wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnah, janganlah kamu jadikan kami sasaran fitnah kepada orang kafir dengan tidak membantu kami. Sasaran fitnah kepada orang kafir kerana tidak menolong kami atau mengalahkan kami atau tidak membuktikan janji-janji kamu kepada kami. Waghfir lana, ampunlah dosa kami. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rabbana kerap kali dalam doa, takrar, mana berulang-ulang kali dalam doa adalah makna bagi tadarru'. Ya Allah Ta'ala berfirman, tadarru'. Ud'u rabbakum tadarru'an. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan merendah diri, merayu. Jadi apabila kata merayu, dia ulangi kata sama. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Itu makna merayu. Dan dia makna bagi tadarru'. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan penuh tadarru', dengan merayu, dengan memohon berkali-kali. Jadi oleh kerana itulah Rabbana diulangi. Kadang-kadang Allahumma Rabbana dua sekaligus. Dua-dua perkara yang sama tu dihimpun sekaligus. Atas makna yang sama. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada Nabi Ibrahim dan pada pengikut Nabi Ibrahim yang beriman, contoh yang sangat-sangat baik. Tapi untuk kamu jenis mana? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut pada hari akhirat. Orang inilah yang akan jadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah. Wa man yatawalla, dan siapa yang berpaling, fa innallaha wal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya sebab cukup, Maha terpuji. Ayat seterusnya sebagai tafsir, yakni Allah beritahu kepada sahabat-sahabat, orang Mekah sana mungkin mereka akan masuk Islam. Setelah berlaku peperangan Badar, Uhud, Ahzab, dan akhirnya membawa kepada perjanjian Hudaybiyah. Setelah berlaku semua ini, Allah Ta'ala bagi kepada hati mereka suatu perubahan. Kesan orang-orang yang masuk Islam tadi menyebabkan mereka dapat berfikir. Fikiran mereka telah berubah. Fikiran daripada baiknya orang Islam, jujurnya orang Islam, dan juga berdisiplinnya orang Islam. Semua itu adalah merupakan kesan-kesan yang menyebabkan orang Mekah berubah hati. Di sini Allah beritahu sebagai berita gembira. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jadikan di antara kamu orang Madinah wa bainal ladzina 'adaitum, dan di antara orang yang kamu memerangi mereka minhum di kalangan orang Mekah, mawaddatan, berkasih sayang semula.
berkasih sayang semula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan di antara kamu orang Madinah dan di antara orang yang kamu perangi mereka di kalangan orang Mekah sana, mawaddatah, kasih sayang semula. Dengan cara bagi hidayah Islam. Wallahu qadir. Allah kuasa buat begitu. Lakukan demikian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Maknanya asas ini mudah-mudahan kalau sama-sama kita memang mudah-mudahan jika daripada Allah ia adalah satu keyakinan. Yakin Allah Ta'ala akan jadikan di antara kamu dengan orang yang kamu perangi kasih sayang dengan diberi kepada mereka itu taufik Islam. Kesedaran untuk masuk Islam. Wallahu qadir. Allah dan Allah Ta'ala Maha Kuasa. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tak larang kamu orang Madinah terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana perdamaian. Terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu atas tajuk agama kerana ada perdamaian dengan mereka. Allah juga tidak larang kamu orang Madinah terhadap orang-orang yang tidak menghalalkan kamu keluar daripada kampung orang Arab lain. Tak larang apa dia? Antabarruhum, tak larang untuk buat baik pada mereka dengan cara berdamai. Ada hubungan perniagaan. Dan tak larang Allah Ta'ala kepada kamu dengan orang seperti ini, tuqsitu ilaihim, kamu berlaku adil pada mereka dalam semua perkara. Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala memang dia suka kepada hamba yang bersifat adil. Yang Allah Ta'ala larang ialah innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesungguhnya Allah memang larang kamu terhadap orang kafir Mekah yang berperang dengan kamu tajuk agama. Wa akhrajukum min diyarihim, dan menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu dengan sebab agama. Dan wa dhaharu ala ikhrajikum, dan membantu musuh-musuh untuk halau kamu keluar daripada kampung kamu. Larang apa dia? Larang antawallahum, larang kamu berbuat baik dengan mereka itu. Kalau jenis ni kamu tak boleh buat baik. Ingat wa man yatawallahum, siapa-siapa di kalangan orang Madinah buat baik dengan orang bersifat seperti tadi, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu juga daripada golongan yang zalim. Dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian hanya untuk orang lelaki. Terlepas pandang mereka itu pada golongan wanita. Jadi mana-mana orang lelaki yang berhijrah masuk Islam ke Madinah, Nabi halau. Nabi tak bagi tempat sebab itu perjanjian. Seperti Abu Jandal, Abu Basir dan sebagainya, lari daripada Mekah masuk Islam, keluarga kafir. Bila sampai kepada Madinah, Nabi kata, alangkah betulnya kalau kamu diberi bantuan oleh Allah Ta'ala, kami tak boleh bantu. Lalu dia bawa diri pergi tempat lain. Jadi segala perjanjian itu mengenai lelaki. Manakala wanita tidak ada, tak termasuk dalam perjanjian. Jadi ada rupa-rupanya wanita-wanita musyrikin masuk Islam dan lari. Dia masuk Islam, dia lari ke Madinah. Jadi untuk orang Islam yang lari ke Madinah daripada kalangan orang Mekah sana, Nabi bagi perlindungan. Kerana perempuan ni tak masuk dalam perjanjian. Yang masuk dalam perjanjian ialah orang lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kamu daripada Mekah sana orang beriman, orang yang mendakwa kata kami beriman, muhajiratin, mereka berhijrah daripada kampung harbi mereka Mekah, mari ke Madinah, kampung Islam. Famtahinuhunna, uji mereka dulu, adakah lidah mereka dengan hati mereka itu sama, dengan cara tanya. Allahu a'lamu bi imanihi, memang Allah saja yang tahu iman mereka, tapi kena ada tanya. Fa in alimtumuhunna mu'minat, sekiranya kamu dapat tahu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka memang beriman, la tarji'uhunna ila al-kufar, janganlah halau mereka, janganlah kembalikan mereka ke kafir semula, mana kepada orang kafir di Mekah semula. Pertama, kerana perjanjian tidak termasuk di kalangan wanita, perjanjian hanya berlaku di kalangan lelaki. Mereka yang beriman lari pada suami. Contohnya kalau dia ni adalah merupakan suami isteri kepada mana-mana orang kafir. Dia masuk Islam, suami tak masuk Islam, dia lari. Jadi lahunna hillu lahum, tidak lagi wanita yang masuk Islam ini
halal bagi suaminya yang kafir. Tidak lagi. Wala hum yahilluna lahum, dan tidaklah mereka yang kafir halal bagi wanita yang sudah masuk Islam ini. Tidak. Wa atuhum ma anfaqu, sekiranya wanita-wanita yang menjadi isteri mereka tu dengan sebab Islam dia lari, maka dia lari dengan mas kahwin. Oleh kerana tak cerai, maka mas kahwin kena hantar balik. Dia lari bukan kerana cerai, lari kerana agama. Makna wanita tu lari dengan mas kahwin. Mas kahwin tu hak dia. Lainlah kalau dia cerai, putus hubungan dengan mas kahwin. Ni dia tak cerai. Dia lari saja. Dia lari kerana bawa agama dia. Maka mahal kena serah balik. Jadi wa'atuhum, kamu semua orang Islam di Madinah bagi semula kepada suami mereka ma'afaku, apa yang suami mereka bagi mas kahwin semasa kahwin dulu, semasa kafir. Wala junaha alaikum an tankihuhunna, dan tidak menjadi kesalahan pada kamu orang Madinah yang Islam mengawini isteri orang kafir yang telah masuk Islam. Mengawini isteri yang Islam yang mana meninggalkan suami kafir. Idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kamu juga bagi kepada mereka ini masa kahwin mahar. Mesti dengan syarat dua lah. Pertama, mesti ada syarat takdi habis iddah. Yang kedua, kahwin dengan mas kahwin. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Ayat ni pula nak beritahu, janganlah kamu orang Islam Madinah ni yang masih ada lagi isteri kafir di Makkah, dia tak hijrah kerana sebab dia kafir. Janganlah kamu terus berpegang dengan ikatan perkahwinan perempuan-perempuan yang masih kafir di kalangan isteri kamu. Dia kamu. Jangan duk pegang sebagai suami isteri lagi. Jadi jangan kamu masih berkekalan dengan ikatan perkahwinan isteri kamu yang masih kafir. Kamu saja masuk Islam, isteri kamu masih kafir, jangan ada lagi hubungan perkahwinan. Kemudian masalahnya, kamu tak ceraikan mereka. Mas kahwin duduk bersama mereka. Was'alu ma anfaqtum. Jadi kamu kena tanya. Minta daripada mereka mahar yang kamu telah bagi kepada isteri kamu yang tak masuk Islam. Wal yas'alu ma anfaqu, dan suami mereka juga boleh minta daripada orang Madinah mas kahwin isteri-isteri mereka yang masuk Islam. Dua-dua boleh minta. Kita orang masuk Islam, isteri tak masuk Islam, dia duduk Mekah. Kita tak cerai dia. Apabila tak cerai, mas kahwin hak kita. Jadi kita boleh minta. Sebab dia tak masuk Islam tu kita boleh minta. Begitu kat suami dia yang kafir, isteri dia masuk Islam lagi ke Madinah, suami dia boleh minta mas kahwin kerana dia tak cerai. Cerai menyebabkan putusnya mas kahwin. Tak cerai dia berhak. Sebab itulah mana-mana suami yang bila isteri minta cerai, dia tak mau cerai, boleh dibayar. Mana isteri kalau nak bercerai juga, dia kena bayar. Dia panggil khul'u, mana bayar talak, tebus talak. Bila dia bayar dengan bagi mas kahwin balik, maka mahkamah putus. Jadi wa yas'alu ma anfaqu, suami pun boleh minta, suami kafir pun boleh minta daripada kamu orang Islam mas kahwin isteri dia. Zalikum hukmullah, yang demikian adalah hukum Allah. Walaupun tajuk mas kahwin, dia hukum Allah. Yahkumu bainakum, Allah Ta'ala buat keputusan di kalangan kamu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa in fatakum syai'un min azwajikum, masalah yang seterusnya ni pula, isteri kamu masuk Islam betul murtad, duduk dengan kamu baik-baik di Madinah, tiba-tiba murtad, lari dia pergi ke Mekah semula. Jadi wa in fatakum syai'un min azwajikum, jika sekiranya terluput mahar mas kahwin daripada isteri kamu yang murtad, dengan sebab tu dia lari ke Mekah, ilal kufar, ke tempat orang kafir harbi, kampung mereka. Fa'aqabtum, kamu boleh hukum. Sini fa'aqabtum maknanya kamu menyerang mereka dalam satu peperangan dan kamu dapat harta rampasan. Sini fa'aqabtum maknanya kamu menyerang mereka pada waktu lain, kamu dapat harta rampasan. Daripada harta rampasan itulah bagi kepada isteri-isteri yang murtad ni kepada suami dia, ganti kepada mahar. Nak harap pada isteri dia bagi mahar, tak, dia tak akan bagi. Dia berkeras tak mau bagi.
Dia kata kamu, kami, kamu Islam, kami kafir. Jadi dia tak mau bagi mahar. Jadi apabila orang Islam perangi mereka dan kalah mereka, dapat harta rampasan daripada mereka, harta rampasan tadi boleh dibayar kepada mahar suami yang isterinya murtad. Jadi fa'atu alladzina dhahabat azwajuhum. Kamu yang menang dalam peperangan boleh bagi harta rampasan kepada suami-suami yang isterinya sudah lari sebab murtad. Mithla ma anfaqu, sebagaimana banyaknya mahar yang dia bagi. Sebanyak mana mahar yang dia telah bagi pada isteri dia. Kalau 1,000 atau lebih atau kurang. Wattaqullah, kamu hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang kamu percaya dan kamu yakin kepadanya. Ujian kepada orang yang berhijrah adalah dengan cara bai'ah. Ujian bagi orang berhijrah ni macam mana cara? Dengan cara bai'ah. Kalau sanggup bai'ah, mana dia mumi tunggu. Kalau tak sanggup bai'ah, dia bukan mumi. Bai'ah adalah merupakan ujian. Nak uji mumi sungguh atau tidak, kita tengok dia bai'ah atau tidak. Ini penghuraian bagi uji. Ya Allah Ta'ala beritahu tadi, famtahinuhum, kamu uji mereka. Mumi sungguh atau tidak. Macam mana nak uji? Dengan cara minta mereka bai'ah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang daripada Mekah sana, contohnya, orang yang mendakwa dia mukmin, perempuan yang mendakwa dia mukmin, yubayi'naka, dan dia ingin bai'ah dengan kamu sebab ia merupakan syarat ujian. Ala Allah, bai'ah di atas beberapa perkara. Kalau dia sanggup pada beberapa perkara ni, mukmin sungguh. Pertama, Allah yusyrik nabillahi syai'an. Dia berbai'ah setia dengan kamu, dia tak akan syirik pada Allah dengan apa-apa. Pertama, wala yashrikna, dia tidak akan mencuri. Yang ketiga, wala yaznina, dia tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, mereka tidak akan bunuh anak. Wala yatina bi buhtani yaftarinahu, dan mereka tidak akan menyembunyikan anak-anak dalam kandungan yang mereka dapati anak itu melalui perzinaan yang ada dalam perut mereka. Baina arjulihin wa baina aydihim wa arjulihin, yang ada dalam perut mereka. Mereka tidak akan bunuh anak kerana takut mati atau takut miskin, dan mereka tidak menyembunyikan. Wala yatina bi buhtani, mereka tidak menyembunyikan anak yang mereka memperolehi daripada perzinaan yang ada dalam kandungan mereka. Dan seterusnya, wala ya'sinaka, dan mereka tidak akan derhaka kepada kamu fi ma'ruf, dalam semua perkara ma'ruf. Kalau sanggup ini semua, fabayyihunna, terimalah bai'ah mereka. Mana wahai Nabi, terimalah bai'ah mereka. Wastaghfir lahunna Allah, dan mintalah kepada Allah supaya Allah ampun dosa-dosa mereka yang lain-lain. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Ampun dosa mereka yang lain-lain itu apa dia? Ampun dosa mereka yang mereka buat sebelum itu. Yang mereka buat sebelum itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tatawallaw qauman ghadiballah, janganlah kamu ambil sebagai teman rapat kaum yang Allah murka kepada mereka. Jangan sekali-kali. Qad ya'isu minal akhirati, mereka memang tiada pun kepercayaan. Mereka adalah golongan yang tiada pun kepercayaan tentang akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur, seperti mana tiada pun kepercayaan orang kafir yang sudah mati. Sebagaimana ya'isal kuffar, sebagaimana putus asanya orang kafir yang sudah mati, yang telah dikuburkan. Jadi maknanya orang kafir ini, dia tidak percaya akhirat seperti mana orang telah mati tak percaya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Wa bina billahi rabban bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله عليه وسلم.